Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi di dalam siri-siri kita mempelajari tentang fadail a'mal, kelebihan kita melakukan amal soleh. Semoga peluang yang kita ada ini, kita sama-sama mengambil manfaat dengan sebaik yang mungkin, kerana tugas utama kita kepada Allah adalah memperbanyakkan amal soleh setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita akan meneruskan kelebihan amal yang masih lagi berkaitan dengan ibadat solat fardu. Jika minggu lepas kita telah menyebutkan ada 10 kelebihan solat fardu, sama ada solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Namun pada pagi ini kita akan memberikan fokus kepada kelebihan yang khusus yang Allah telah berikan kepada salat subuh dan salat asar. InsyaAllah selepas habisnya tajuk ini, kita akan meneruskan dengan tajuk kelebihan salat sunat rawatib. Kita beri tumpuan dulu kepada salat fardu dan salat wajib. InsyaAllah kemudian kita akan lanjutkan dengan kelebihan salat sunat rawatib. Salat subuh dan asar ini yang pertama, kelebihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kita adalah syurga. Allah memberikan kelebihan pada salat subuh dan asar ini adalah masuk ke dalam syurga. Maknanya salat subuh dan asar merupakan amal yang boleh menarik rahmat Allah, yang boleh kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kelebihan yang pertama ini, iaitu masuk ke dalam syurga. Hadis ini, jika tuan-tuan ada kitab Riyadhus Salihin, maklumat dalam kelebihan ini sebenarnya salah satu kitab rujukan saya ambil dalam kitab Riyadhus Salihin. Walaupun kitab Riyadhus Salihin kita ada slot yang khas pada setiap hari Jumaat pagi, anjuran pihak lain. Namun jika tuan-tuan ada kesempatan, tuan-tuan boleh rujuk maklumat ini dalam Riyadhus Salihin bab 188. Kalau siapa ada kitab Riyadhus Salihin tu, nanti dia buka, dia rujuk semula, maknanya dia belajar 2 dalam 1. Dia masuk kelas Fadail A'mal, anjuran Persatuan Wanita Islam Prihatin. Dalam masa yang sama, dia boleh merujuk hadis-hadis di dalam kitab Riyadhus Salihin. Kalau nak cari bab tajuk keutamaan salat subuh dan asar ini, boleh rujuk
pada bab 188 dalam Riyadhus Shalihin. Hadis ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardain, sesiapa yang mengerjakan salat pada dua waktu yang sejuk. Bardain, dua waktu yang sejuk. Dalam hadis ni sebenarnya dia tidak sebut solat apa. Cuma Nabi kata sesiapa yang mengerjakan solat pada dua waktu yang sejuk. Di sini waktu yang sejuk ini dia adalah merujuk kepada waktu subuh dan adalah waktu sebelum nak masuk kepada maghrib petang, iaitu solat asar. Jika kita nak tahu jawapan bardain, dua waktu yang sejuk ini, nanti pada hadis yang kedua kita akan dapat jawapan dia. Tetapi kita terus mencari jawapannya. Dua waktu yang sejuk dalam hadis ini adalah solat apa? Dia adalah solat subuh dan dia adalah solat asar. Maka apa kelebihan dia? Okey, dia punya amal soleh dia apa? Solat pada dua waktu yang sejuk. Itu adalah amal dia. Okey, apa kelebihan dia? Dakhalal jannata, dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Ini adalah kelebihan dia. Kelebihan pada amal mengerjakan solat subuh dan asar yang disebut sebagai solat pada dua waktu yang sejuk, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Okey, hadis ni hadis yang sahih, hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebut muttafaqun alaih. Jadi ini adalah kelebihan yang pertama. Maknanya kita mengerjakan 5 solat waktu dah ada kelebihan yang tersendiri. Lepas tu jika kita dalam 5 waktu tu pula ada lagi kelebihan dia. Merujuk kepada solat subuh dan pada solat asar. Okey, kenapa ditekankan solat subuh, ditekankan solat asar? Kerana kalau kebiasaannya solat subuh ni adalah waktu yang susah untuk buat, kerana waktu itu adalah waktu yang melibatkan waktu kita tidur. Kalau waktu asar merupakan waktu sibuk dalam pekerjaan. Maknanya kalau orang dulu, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, waktu asar ni adalah waktu mereka dah nak mengira keuntungan perniagaan waktu asar kan. Dan nak tutup kedai, sibuk nak kira berapa untung, berapa rugi, macam mana perjualan hari ni. Kalau kita lihat kepada zaman kita sekarang, waktu asar ni waktu dah nak balik kerja dah. Kan? Fokusnya nak cepat sampai rumah. Jadi macam mana dengan solat asar? Solat asar ni solat yang berat juga untuk kita buat kerana kita berada dalam kepenatan. Jadi untuk memotivasikan, nak bagi semangat, nak bagi supaya manusia jaga dua solat yang berat nak dibuat ini, maka Allah menggandakan lagi kelebihan lain, iaitu dijanjikan dengan syurga. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey. Kalau tengok dekat ulasan tu, dekat huraian hadis tu adalah. Ini saya ulas tadi. Okey. Kenapa waktu asar dan kenapa waktu subuh. Okey. Kita terus pergi kepada pengajaran hadis dia. Pengajaran hadis ni pun kita fahamlah, mudah je kita nak faham. Okey, kita terus pergi kepada kelebihan yang kedua. Dalam nota tu saya tidak letakkan ke nombor bilangan kelebihan. Jadi saya minta tuan-tuan yang tolong letakkan pada nota tu kelebihan nombor berapa. Kalau dekat sini kita dah masuk dah kelebihan yang kedua. Jadi kalau sempat tuan-tuan mencetak nota ini, maka sila tuliskan
di nota tersebut kelebihan yang kedua. Okay. Kelebihan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan orang yang menjaga dua solat ini ke dalam api neraka. Maksudnya tidak masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka, ke mana? Tentulah pasti masuk ke dalam syurga. Okay, kita lihat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani al-fajr wal 'asr." Apa makna hadis ini? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk neraka. Dekat sinilah menjadi kelebihan dia. Kelebihan dia apa? Tidak akan masuk ke dalam neraka. Okey, amal apa bagi seseorang yang solat sebelum matahari terbit? Sebelum matahari terbit, maknanya solat apa? Solat fardu kat situ. Maknanya tentulah solat subuh. Sebab apa? Sebab solat subuh akan tamat setelah matahari terbit. Istilah matahari terbit, kita biasa sebut istilah tu. Bahasa Melayunya matahari terbit. Tapi dalam bahasa Arab adalah isyraq. Selalu kita sebut dengan istilah masuk syuruk, masuk syuruk, masuk syuruk. Isyraq ataupun syuruk itu bahasa Arab. Tapi bahasa Melayunya adalah terbit matahari. Maknanya kalau dah sampai masuk syuruk ataupun isyraq, maknanya subuh waktunya sudah tamat. Jadi kita kena biasa dengan istilah. Kena faham tentang permulaan sesuatu solat dan pengakhiran sesuatu solat. Orang yang beriman, orang yang mukmin, dia akan ambil cakna, dia akan ambil berat tentang waktu-waktu solat ini. Jadi Nabi mengatakan tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka ni adalah kelebihan. Apa amalnya? Amal apa yang tidak akan masuk ke dalam neraka ni? Bagi sesiapa yang solat sebelum matahari terbit. Solat sebelum matahari terbit maknanya solat subuh. Nabi menyebut dengan istilah solat sebelum matahari terbit. Tuan-tuan kena nanti kita akan dapati ada banyak cara Nabi nak panggil solat subuh ni. Kadang-kadang Nabi memanggil solat subuh lah. Tadi kita belajar solat pada waktu sejuk. Kadang-kadang Nabi memanggil solat sebelum matahari terbit. Ini amal dia. Dan sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenamnya matahari. Sebelum terbenam matahari adalah amal apa? Adalah solat asar. Kenapa dengan solat asar? Kerana solat asar ia akan tamat setelah matahari terbenam. Matahari terbenam merupakan waktu tibanya solat maghrib. Jadi, siapa-siapa yang solat sebelum matahari terbenam dan dia solat sebelum terbitnya matahari, itu amal dia. Itu adalah solat subuh dan solat asar, maka kelebihan dia apa? Tidak akan masuk ke dalam api neraka. Lepas tu diterangkan
Solat itu solat apa? Iaitu subuh dan asar. Okay. Solat subuh dan solat asar. Hadis riwayat Muslim. Daripada maklumat hadis inilah dikumpulkan, dijadikan satu tajuk kelebihan solat subuh dan solat asar. Hadis riwayat Muslim. Okay, kita faham hadis ni. Okay, jadi mari kita lihat ada satu ayat Quran yang saya selitkan tentang jika kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka ni, apa hakikat yang sebenar-benarnya kita dapat. Okay. Kalau kita rujuk dalam surah Al-Imran, ayat nombor 185, Allah ada memberitahu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Di sini yang saya nak tekankan. Okey, apa sabda Nabi SAW? Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Sesiapa yang dijauhkan dari neraka, Allah masukkan ia ke dalam syurga, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Inilah hakikat sebenar-benarnya. Nak berjaya, kejayaan yang sebenar adalah Allah jauhkan kita dari neraka, Allah masukkan kita ke dalam syurga. Jadi secara tak langsung, siapa yang boleh menjaga solat subuh dan asar, bukanlah bermakna dia hanya jaga dua solat ini saja, tetapi semua solat, terutama solat subuh dengan asar ni, dia adalah ciri orang yang berjaya. Kenapa? Kerana orang yang jaga solat subuh dan solat asar, Allah akan jauhkan dia daripada neraka, Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Jadi kita telah selesai untuk kelebihan yang pertama dengan kelebihan yang kedua. Jadi tuan-tuan boleh baca dekat teladan ataupun pengajaran bagi hadis yang telah dikongsikan sebentar tadi. Okey. Sekarang kita pergi kepada kelebihan yang ketiga. Kalau tuan-tuan nak baca ulasan, ada beberapa info tambahan ni yang saya letakkan di sini. Ini adalah info tambahan untuk menjelaskan kenapa dua solat ni, dua solat ini sangat ditekan. Maksudnya kenapa dalam 5 solat, lima waktu solat, kenapa hanya 2 solat ini? Tadi kita dah sebut pada ulasan kelebihan pertama, kenapa? Kerana waktu subuh ini dikaitkan dengan waktu tidur. Waktu asar ini adalah waktu yang sibuk nak menguruskan perniagaan, pekerjaan. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, Allah ada memuji orang yang dia tidak mementingkan tidurnya. Tidur ni satu keharusan untuk tidur. Tetapi dia bangun juga subuh dia tu. Walaupun waktu itu adalah waktu yang dia boleh teruskan tidur. Tetapi dia sanggup korbankan tidur yang punya enak tu untuk dia mengerjakan solat subuh. Maka pujian Allah memuji orang yang sedikit tidur dia, seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat nombor 17. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kanu
Qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka tidur sedikit saja pada waktu malam. Maknanya walaupun ayat ini sangat berkaitan dengan orang yang melakukan qiyamul lail, tetapi ia ada kaitan juga dengan waktu subuh. Kerana orang yang buat qiyamul lail adalah orang yang mengorbankan waktu tidur dia. Maka sifat manusia yang dia korbankan waktu tidur dia adalah dengan dia bangun sekejap, dia ambil wuduk, dia mengerjakan salat subuh. Dia termasuk dalam manusia yang Allah memuji manusia, mana-mana manusia yang dia mengorbankan waktu tidurnya. Kemudian, waktu asar pula dikaitkan dengan waktu perniagaan. Jadi Allah Ta'ala juga memuji orang yang beriman, dia sibuk macam mana sekalipun, dia tidak dilalaikan dengan apa? Kalau kita baca pada ayat ni, ini adalah surah An-Nur, surah Nur ayat nombor 37. Allah memuji manusia yang dia selalu ingat pada Allah walaupun dia sibuk. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Allah mengatakan lelaki yang kuat imannya tidak dilalaikan oleh perniagaan. Dia tidak dilalaikan dengan berjual beli. Jadi waktu perniagaan, waktu berjual beli ni antaranya adalah waktu asar. Waktu asar ni kadang-kadang waktu kalau zaman dulu seperti mana kita katakan sibuk untuk mengira keuntungan. Kadang-kadang waktu asar ni baru nak start berniaga, waktulah orang balik pada kerja, orang baru nak membeli belah dan sebagainya. Jadi kesibukan itu menyebabkan kadang-kadang solatnya terabai. Jadi Allah memuji mana-mana orang beriman yang dia tidak dilalaikan dengan perniagaan atau berjual beli. Maka jawapan ini memberikan justifikasi kenapa Allah sangat tekankan solat subuh dengan solat asar. Jadi moga-moga penjelasan ini memberi pencerahan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita teruskan dengan kelebihan yang ketiga. Kelebihan yang ketiga bagi solat subuh dan solat asar ini, seseorang itu dia akan berada di bawah jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berada di bawah peliharaan Allah. Mendapat jaminan Allah. Allah guarantee dia. Allah jamin dia. Apa makna Allah menjamin dia? Okay, jadi kita lihat kelebihan yang ketiga ni. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha. Kita terus pergi tengok pada terjemahannya. Nabi SAW bersabda, man shalla subha, sesiapa yang mengerjakan salat subuh. Nabi kata, amal dia apa? Amalnya adalah salat subuh. Okey. Fahuwa fi zimmatillah, maka dia berada dalam jaminan Allah. Jaminan Allah itu maknanya berada di bawah peliharaan Allah, penjagaan Allah. Jadi dekat sini sabda Nabi SAW, amal dia apa? Amalnya adalah dia mengerjakan salat subuh. Maka apa kelebihan dia dapat? Dia berada dalam jaminan Allah. Dia berada di dalam peliharaan Allah. Fanzur ya bana Adam. Sabda Nabi SAW, maka justru itu kata Nabi, perhatikanlah, lihatlah, wahai anak-anak Adam.
la yathlubannaka Allahu min dhimmatihi bi syai'in. Jangan sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kamu. Janganlah sekali-kali Allah menuntut jaminannya sedikit pun kepada kamu. Okey, kita tengok dulu apa makna hadis ini. Okey, tengok dulu hadis ni. Okey. Jaminan Allah maknanya apa? Jaminan Allah. Okey, jaminan Allah ni lah kelebihan ya. Inilah fadail dia. Ini adalah kelebihan dia. Okey, kelebihan dia dapat jaminan Allah. Okey, maksud dia apa? Allah akan memberikan kepadanya rasa aman dan Allah lindung dia. Maknanya kalau siapa sembahyang subuh, dia berada di bawah peliharaan Allah. Jangan pandang rendah solat ni. Rupa-rupanya Allah ada kelebihan solat ni rupa-rupanya. Bukan sekadar dapat masuk syurga, bukan sekadar Allah jauhkan daripada neraka. Dia mendapat perlindungan dari Allah Azza wa Jalla. Okey, apa makna menuntut jaminannya? Makna menuntut jaminannya, okey, kita baca dalam hadis ni maknanya apa? Bermaksud melanggar atau membatalkan jaminan tersebut dengan tidak melaksanakannya. Makna hadis ni adalah Allah dah bagi kita garanti. Betul tak? Allah sanggup jadi penjamin. Tetapi jangan kita abaikan jaminan Allah tu. Maknanya kalau kita mengerjakan solat subuh, Allah janji akan jaga orang tu. Okay, Allah akan lindung orang tu. Tetapi kalau siapa tak solat subuh, maknanya Allah tak jamin dia. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala tidak memberi apa jaminan untuk lindung orang itu. Jadi salah satu nak mendapat perlindungan Allah, nak mendapat jaminan Allah adalah dengan mengerjakan salat subuh. Okey. Jadi kita terus kepada ulasan hadis ini. Okay. Kita nak jelaskan lagi tentang kenapa boleh sampai mendapat jaminan Allah. Kalau kita baca dalam hadis lain ya, kalau kita baca dekat hadis ada saya nyatakan dekat nota tu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, peliharalah Allah, nescaya Allah akan memelihara kamu. Dia punya ayat dia apa? Peliharalah Allah. Apa makna pelihara Allah? Pelihara Allah ni maknanya apa? Maknanya adalah menunaikan. Tengok dekat ulasan hadis ni, adalah menunaikan segala kewajipan dan larangan yang telah Allah syariatkan. Itu adalah makna menjaga Allah. Allah yang menjaga kita, bukanlah kita jaga Allah. Sebab tu faham hadis ni, jangan faham baca terjemahan terus kita ulat, oh kita kena jaga Allah. Pelihara Allah di sini maknanya pelihara, jaga, tunaikan apa yang Allah perintahkan. Jauhkan daripada apa yang Allah larang kita lakukan. Itulah makna jaga Allah. Maka kalau Allah, maka Nabi kata dah hadir lagi, Nabi kata peliharalah Allah, pasti engkau akan mendapati Allah itu di hadapan kamu. Di hadapan kamu ni maknanya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan kita dari sudut kebersamaan yang khusus. Maknanya Allah dekat dengan kita. Kalau kita ada satu benda mudarat, nak minta perlindungan, Allah Ta'ala dekat dengan kita. Jadi caranya apa? Adalah menunaikan kewajiban dan meninggalkan yang Allah larang. Ia termasuk dalam makna hadis peliharalah Allah. Peliharalah Allah. Jadi salah satu makna peliharalah Allah ini adalah dengan mengerjakan salat
subuh. Apabila kita mengerjakan solat subuh, ia termasuk dalam makna memelihara Allah. Memelihara hak-hak Allah. Maka Allah Ta'ala akan memelihara kita. Dia di bawah istilah mendapat zimmatillah, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah apabila kita dapat mengerjakan solat subuh, ya, kita dapat mengerjakan solat subuh seolah-olah hari itu kita di bawah jagaan dan peliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita kena selalu pesan dekat anak-anak. Selalu pesan kepada kaum kerabat kita, rakan-rakan kita, siapa-siapa. Kalau nak minta Allah jaga anak tu, pesan dekat anak tu, solat jangan tinggal nak. Solat nak, solat. Kalau waktu subuh tu, cuba kita hubungi anak-anak yang jauh dari mata. Mungkin duduk asrama, mungkin duduk mana-mana kesempatan, cuba kita gerakkan. Cuba kita tanya pada dia. Ingatkan mereka. Kan? Sebab kita selalu doakan mereka, peliharalah anak kita, cucu kita, kita mintakan. Risau kita duk mikir kan. Macam manalah anak-anak, macam manalah cucu, macam manalah adik-beradik kita kan. Jadi jawapan dia adalah dengan kita mengingatkan mereka tentang solat. Jadi kalau orang yang kita bimbangkan itu, dia sendiri mengerjakan solat, maka ia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelebihan yang keempat. Kelebihan yang keempat apa? Mendapat penyaksian daripada para malaikat. Kesaksian ni maknanya malaikat menjadi saksi apa yang hamba itu lakukan. Malaikat menjadi saksi ini kerana malaikat ini akan ditanya oleh Allah setiap hari. Hadis ini mari kita baca. Okey. Kita lihat hadis ini, sabda Nabi SAW. Kita terus pergi kepada terjemahan hadis dia. Saya besarkan terjemahan hadis dia. Okey. Sabda Nabi SAW, hadis ni dia diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW, para malaikat selalu mengikuti kamu secara bergiliran, selalu silih berganti. Pada waktu bila? Adalah pada waktu malam dan pada waktu siang. Pada waktu malam dan pada waktu siang ada malaikat silih berganti menjaga, mengikuti kamu. Lepas tu sabda Nabi SAW, malaikat-malaikat ini mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan pada salat asar. Mereka bertemu. Nak tukar shift ni. Mereka bertemu pada waktu salat subuh dan pada waktu salat asar. Okay. Lalu naiklah kepada Allah malaikat yang sebelumnya berada bersama kamu semua. Jadi maknanya tiap-tiap hari, malam dan siang ada malaikat yang selalu dekat dengan kita. Malaikat ni mereka akan berkumpul, mereka akan bertemu sesama malaikat itu pada waktu subuh dan pada waktu asar. Lalu setelah selesai malaikat tugasan dia tu, sama ada dia menjaga antara waktu malam sampai waktu subuh, lepas tu daripada subuh sampai waktu asar dia tukar-tukar tu, maka apabila habis, istilah mudah kita shift lah. Apabila habis tugasan mereka, maka mereka naik bertemu dengan Allah. Masa mereka naik tu, sebelum tu dia dah bersama-sama dengan kita.
Lalu Allah bertanya kepada mereka. Dekat sini lah jadi panggil penyaksian. Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya ni, sebenarnya kalau Allah tak tanya pun, Allah Ta'ala tahu hamba dia buat apa. Tetapi inilah hikmah penciptaan para malaikat. Lalu Allah tanya kepada mereka. Sedangkan kata Nabi SAW, Allah Ta'ala ni a'lamu bihim. Allah mengetahui keadaan mereka. Keadaan kita lah. Okey, lepas tu Allah bertanya dengan soalan apa? Allah bertanya, kaifa taraktum ibadi? Allah kata, bagaimana kamu meninggalkan hamba-hambaku? Maknanya Allah Ta'ala tanya, masa korang tinggalkan hamba-hambaku di muka bumi tu, macam mana, apa yang mereka buat? Bagaimana keadaan mereka? Maka apa jawab malaikat? Di sinilah kelebihan tadi. Kelebihannya apa? Kata malaikat, taraknahum wa hum yusalluna. Okey. Okey. Alhamdulillah. Buan tadi saya ni. Saya ingat line saya, Ustaz. Rupanya line Tak Ustaz apa. je. Lain lah Okey. saya. Okey. Okey. Tak apa. Alright. Okey. Kita sambung balik. Dengar suara saya? Dengar suara saya Okey. Ya, dengar. Okey. Dengar. Kita sambung balik. Okey. Seronok hadis ni. Ini menunjukkan bahawa saya tengok hadis ni maka malaikat tu kata apa? Allah Ta'ala, maksudnya ketika malaikat yang dia tukar shift tadi kan, ada yang datang malam, ada yang asar, maksudnya kita tengok apa, kena tahu shift dia bila, kita kena baca hadis di bawah. Kata para malaikat, kami mendatangi mereka pada waktu tu mereka sedang solat. Malaikat yang datang nak ambil shift, maksudnya dia mula-mula nak bertugas tu, dia kata waktu kami datang tu mereka sedang solat, dan waktu kami tinggalkan mereka pun mereka sedang solat. Maknanya apa? Maknanya waktu mereka mula-mula datang nak ambil tugasan tu, okey, waktu tu tengah solat. Lepas tu waktu nak tinggalkan mereka pun mereka sedang solat. Jadi bila waktu mereka sedang solat, maknanya pada dua waktu ni. Ni yang kita baca dekat hadis tadi tu. Kata Nabi SAW, mereka berkumpul pada waktu solat subuh dan pada waktu solat asar. Jadi maknanya waktu malaikat tu ada yang sampai, dia kata ada yang sampai pada waktu solat subuh. Ada yang waktu ditinggal tu waktu dah selesai solat asar. Jadi inilah dua solat yang malaikat berkumpul. Maknanya malaikat kata malaikat menjadi saksi. Malaikat menjadi saksi kepada Allah apa yang kita buat semasa dekat muka bumi. Jadi pada waktu salat subuh dan asar itulah waktu malaikat ini dia bertukar shift. Jadi pada hadis ni kita dapat belajar apa? Rupa-rupanya amal kita ada yang Allah tengok secara harian. Ada yang Allah tengok secara harian. Jadi tiap hari ada malaikat akan memberitahu kepada Allah si fulan ini dia buat apa. Ketika dia pergi macam mana, ketika dia datang macam mana. Jadi sebab itu diletakkan hadis ini di bawah kelebihan salat subuh dengan salat asar. Hadis riwayat Muslim. Bayangkan kalau waktu tu kita tidak salat subuh. Waktu tu tidak salat asar.
maka apa jawapan yang para malaikat tu akan kata pada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu ditekankan sangat-sangat pada solat subuh dengan solat asar. Okey, jelas ya? Okey, kita tengok ulasan hadis ni. Kalau kita baca dekat ulasan hadis ni, para malaikat datang pada awal malam dan awal siang. Awal malam tu asar, lepas tu awal siang subuh. Mereka berkumpul di solat subuh dan solat asar. Ada yang datang, ada yang naik. Datang naik tu maksudnya ada yang baru masuk shift, ada yang dah habis shift. Lepas tu seronok belajar tentang malaikat. Ikutilah kelas pada hari Ahad petang. Yang sekarang memang kita sedang membincangkan tajuk apa yang malaikat buat dengan manusia. Alhamdulillah hadis malam kita kita berhenti pada tajuk ada malaikat ni tiap-tiap hari kerja dia menjaga depan kita, belakang kita. Ada malaikat yang tiap-tiap hari duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri kita mencatat amal. Dan ada malaikat kalau kita baca hadis ni tiap-tiap hari dia datang. Okay. Dalam masa yang sama tuan-tuan dan puan, mari kita baca surah Al-Isra ayat 78. Surah Al-Isra ayat 78 ni menekankan lagi akan kelebihan solat subuh. Dia begini tuan-puan 5 solat waktu ni, 5 tu ada kelebihan. Kan? Kita dah belajar 10 kelebihan kan? Okey. Daripada 5 ni, yang sangat ditekankan, maksudnya yang ada kelebihan dia banyak pada 2 solat. Okey, subuh dan asar. Okey. Antara subuh dengan asar ni pula, subuh itu lagi ditekankan. Tuan faham tak? Maksudnya daripada 5 ni, dua yang ada sangat keutamaannya. Daripada 2 asar dengan subuh tu, subuh ni pula dia ada kelebihan dia tersendiri. Maknanya 3 dalam 1. Dalam kita buat 5 waktu, dan 5 waktu tu dapat pula kelebihan pada subuh dan asar. Lepas tu subuh itu sendiri dia ada kelebihan dia sendiri. Yang kita tengok tadi tajuk apa? Yang kita tengok tadi dapat kelebihan perlindungan Allah kan? Dia tak macam solat asar. Tapi subuh ni dapat kelebihan yang tambahan. Saya ada satu tajuk tentang solat subuh saja. Tajuknya adalah 10 keutamaan solat subuh. Itu solat subuh je. Tapi tajuk tu sebenarnya 2 daripadanya ada dalam nota ni. Jadi kalau kita nak buat tajuk solat subuh saja, itu kita dia ada kelebihan tersendiri. Tapi maklumat tu ada dalam maklumat ni. Okey, tengok Allah Taala sebut dalam suratul Isra ayat 78. Kenapa kita perlu tahu sedetail ni? Nak menunjukkan bahawa Allah Taala ni sayang kat kita. Jadi kita makin lama kita belajar kan, kita rasa rupa-rupanya bagus kita solat. Sebab kita rasa berat, mungkin kerana kita duk pegang wajib. Kita duk pegang wajib tu. Jadi wajib ni seolah-olah kita ditekan tau. Kita ada perasaan macam tekanan kan. Allah, kalau aku tak buat kan neraka. Kita duk nampak yang neraka tu je. Tapi kita tak nampak di sebalik wajib tu. Bukan sekadar kita nak tunaikan wajib tu. Tapi pada solat tu sendiri ada banyak kelebihannya. Jadi apabila kita tahu banyak kelebihan, kita rasa solat ni seronok nak buat. Kita rasa, ya Allah, best lah buat solat. Kita jadi maknanya di antara amal yang kita sangat jaga adalah solat. Selama ni mungkin kita solat kerana dia wajib. Tetapi apabila kita belajar kelebihan-kelebihan ni, rupa-rupanya Allah besarnya rahmat Allah Ta'ala ni. Kan? Allah boleh je bagi satu kelebihan kan. Keutamaan solat wajib, solat apa? Dia wajib. Cukup. Wajib. Tetapi Allah ni maha kaya, maha rahmat Allah. Kurniaan Allah sangat luas. Jadi Allah bagi kita kelebihan. Jadi sangat beruntunglah kita dapat mempelajari tentang kelebihan ni. Kerana apabila kita tahu kelebihan, dia akan menambahkan rasa seronok kita sebenarnya untuk buat amal salat ini. Jadi salat subuh ni tuan-puan, dia ada kelebihan dia yang tersendiri juga.
Dalam hadis ni sabda Nabi Allah Taala berfirman, aqimus solata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Dirikanlah solat ketika gelincir matahari hinggalah waktu gelap. Dan dirikanlah solat wa Qur'an al-fajr, dan dirikanlah solat subuh. Okey, Qur'an al-fajr, jangan faham Quran ini adalah Quran. Quran di sini adalah merujuk kepada solat subuh. Maka Nabi Allah kata, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya solat subuh itu solat yang disaksikan oleh para malaikat. Seperti mana yang kita sebut tadi itulah, yang pertukaran shift tadi, malaikat datang pada waktu subuh. Jadi solat subuh kita ni solat yang diikuti sebenarnya, dilihat oleh para malaikat. Jadi kita pergi kepada kelebihan hadis ni. Kita boleh baca lah dekat sini, ada banyak huraian hadis lah. Tapi ni saya telah sebut tadi. Okay? Saya telah sebut kelebihan tadi secara umum. Okay. Luasnya kasih sayang Allah, kemurahan Allah kepada hamba-Nya. Dengan Allah mengaturkan pertemuan dengan malaikat penjaga ketika dia sedang melakukan ibadah. Ni malaikat penjaga, malaikat hafazah. Nak tahu maklumat lanjut, malaikat apa lagi yang ada dengan kita setiap hari? Kena ikuti kelas belajar tentang malaikat. Tapi cabarannya waktu petang lah. Waktu sedang bersantai-santai pula tu, hari cuti pula tu, hari Ahad, kelas pula 2.30 lah tu, baru lepas makan lah tu. Ya Allah, sangat mencabar. Tapi tak apa, sampai ada kemampuan baru ikut. Baik, kita terus pergi kepada kelebihan yang keempat. Nombor 4 kan? Betul ya? Nombor 4. Nombor 4, kelebihan salat subuh dan asar ni dapat melihat Allah Ta'ala. Yang kelima Nombor 5. Oh, saya silap ni. Kejap kan. Nombor 5 Ni nombor apa tadi? Nombor 4 Itulah nombor 5 Ustaz. Nombor Dapat 5. melihat Allah nombor 5. Alright. Jazakumullahu khairan. Apa tu kena tulis nombor. Okey, seronok lah dapat ingat nombor lah. Okey, yang kelima, alhamdulillah, kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla di hari akhirat. Ya Allah, ini dah nikmat yang besar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak belajar dengan lebih lanjut tentang syurga ni, ikuti kelas pada petang 2.30. Kita mulakan dengan kelas. Kalau tak ada kelas lain lah, kadang-kadang dah ada kelas lain tu, teruskan ikut kelas-kelas yang telah dijadualkan. Tapi kalau ada kelapangan, tak ada kelas lain, tak ada, jadi boleh ikut. Okey, dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Mari kita baca hadis ini. Kita tak perasan kan kelebihan ni? Rupa-rupanya ya Allah, tak sia-sia selama ni kita solat. Kan selalu ayah dan mak kita duk ingatkan kan, solat, barulah kita tahu kenapa selalu diingatkan tentang solat. Rupa-rupanya salah satu nikmatnya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari akhirat. Ini berdasarkan hadis ini. Okay, cuba tengok terjemahannya. Sabda Nabi SAW. Hadis ni kalau kita rujuk secara keseluruhan, ia diriwayatkan daripada Jarir bin Abdillah Al-Bajali. Nama sahabat tu Jarir bin Abdillah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Sabda Nabi SAW. Okey, hadis ni saya ada potong sedikit depan dia. Kalau tuan-tuan baca secara keseluruhan, kata Jarir bin Abdillah Al-Bajali, dia kata macam ni. Dia kata, pernah suatu hari, dia kata, kami berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, kata Jarir, mereka dengan sahabat ni pernah duduk bersama suatu hari itu.
waktu duduk bersama tu, tiba-tiba baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat bulan purnama. Maknanya waktu bila mereka lepak dengan Nabi ni? Bahasa kita lepak lah, tapi bukan lepak yang sia-sia. Waktu bila agak-agak? Tentulah waktu malam kan? Nak tengok bulan purnama. Jadi kata Jarir, suatu hari tu kami duduk dengan Nabi SAW. Waktu kami duduk tu, tiba-tiba baginda SAW tengok ke atas langit. Nabi tengok bulan. Tuan-tuan, para sahabat ni dia suka tengok Nabi kan. Dia tengok Nabi buat apa. Kan? Nabi tengok ke langit, mereka boleh cerita balik pada kita apa yang Nabi buat. Jadi Nabi tengok ke langit. Nabi tengok bulan masa tu. Okey. Ada riwayat lain mengatakan waktu Nabi tengok bulan purnama tu sebenarnya adalah pada waktu malam yang ke-14. Maksudnya bulan penuh lah. Kita kan nanti insya-Allah kita masuk kelebihan puasa tu. Secara spesifik. Kita akan cerita detail kenapa puasa sunat tu. Tapi kita tahu salah satu puasa sunat 3 hari setiap bulan kan digalakkan puasa pada 13, 14, 15 kan. Dipanggil istilah hari-hari putih tu. Kerana ketika tu bulan menjadi penuh. Rupa-rupanya kalau kita baca dalam hadis yang lain, Nabi SAW, waktu para sahabat dengan Nabi tu adalah pada waktu malam ke-14. Dalam bulan Islam lah. Cuma tidak disebutkan bulan apa. Cuma hari itu malam yang ke-14. Tanggal malam yang ke-14. Maknanya bulan penuh lah. Jadi waktu Nabi tengok bulan tu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inilah yang Nabi nak sabdakan. Rupa-rupanya yang Nabi nak sabdakan ini, yang hadis Nabi ni, setelah Nabi melihat bulan penuh pada malam yang ke-14. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Nabi kata, kamu akan melihat Rabb kamu sebagaimana kamu melihat bulan ini tanpa kesulitan melihat bulan ini. Kalau bulan penuh, kita nampak tak? Kita nampak. Jadi Nabi begitu kepada para sahabat, kamu semua akan dapat tengok Allah seperti mana kamu dapat melihat bulan. Nak lihat bulan, nampak tak? Boleh nampak bulan, boleh nampak bulan. Macam itulah kamu boleh dapat melihat Allah. Maknanya hadis ini menunjukkan memang nanti di hari akhirat ada orang mukmin yang dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah di hari akhirat. Khususnya bagi ahli syurga. Lepas tu sabda Nabi SAW. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا. Sabda Nabi SAW. Okey. Dia punya amal, kelebihan dia apa? Kelebihan dia dapat melihat Rabb. Ini kelebihan amal tu. Okey, apa amal tu? Nabi kata, jika kamu mampu untuk tidak dikalahkan dalam mengerjakan salat sebelum terbit matahari. Salat sebelum terbit matahari, salat apa tadi kita belajar? Salat subuh. Dan sebelum terbenam matahari. Nabi kata, maknanya, Nabi kata, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maknanya apa? Maknanya, Nabi mengatakan, kalau boleh jangan sampai kamu tertinggal, kamu tak buat salat subuh dan salat asar. Mana kata kamu kena kuat, kata Nabi. Kena usaha betul-betul. Jaga salat ni, kata Nabi. Sebab apa? Sebab kamu akan dapat melihat Rabb kamu. Sebagaimana kamu dapat melihat bulan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya kelebihan dia apa? Kelebihan amalnya dapat melihat Allah. Apa amal dia?
salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari. Okey. Jadi pengajaran hadis tu kita boleh baca lah. Okey. Tak susah untuk difahami, boleh baca. Okey. Kalau kita nak kukuhkan lagi dapat melihat Allah, tadi berdasarkan hadis kan? Ini berdasarkan ayat Quran. InsyaAllah dalam kelas tajuk syurga kita akan belajar ayat ni. Okey. Kalau kita rujuk dalam surah Yunus, ayat nombor 26, ini di antara dalil yang menunjukkan dapat melihat Allah. Allah memanggil istilah dapat melihat Allah tu di bawah istilah apa? Kita baca ayat Quran ni. Allah kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dia di bawah tajuk wa ziyadah. Allah mengatakan apa? Orang yang berusaha berbuat baik dikurniakan pahala yang terbaik bersama tambahan. Bersama tambahan tu maksudnya apa? Adalah dapat melihat Allah. Dia dapat pahala yang terbaik, lepas tu dia dapat lagi benda lain. Ada tambahan lagi. Wa ziyadah dekat situ adalah merujuk kepada dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga dalam surah Qaf ayat 35. Allah mengatakan, lahum ma yasha'una fiha. Mereka ni orang yang masuk syurga tu akan dapat apa yang mereka hendak. Nak apa dalam syurga, semua boleh dapat. Lepas tu Allah bagi tahu. Dan di sisi kami, kata Allah, waladaina, dan di sisi kami mazidun. Ada lagi tambahan. Ada lagi tambahan. Kalau tambah dah jadi mazidah. Mazidun. Mazidun ni maknanya ada lagi tambahan. Mazid, zaidun tu maksudnya tambah. Apa makna ada lagi tambahan? Okey, kalau kita baca dekat sini, mereka dapat apa yang mereka nak. Ni nikmat dalam syurga lah. Nak apa dalam syurga? Semua dapat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, ada lagi kami nak bagi. Ada tambahan dia. Tambahan tu apa? Adalah melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak baca ayat lain lagi? Ada dalam suratul Qiyamah ayat 35. Apa yang Allah Ta'ala kata? Kalau dapat melihat Allah ni kan, kesan dapat melihat Allah ni, Allah kata, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhirat itu muka ada orang berseri-seri. Tuan-tuan, berseri-seri dapat melihat Allah. Kenapa? Kerana dia melihat kepada Tuhan. Ini juga adalah dalil yang menunjukkan nanti dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, malam semalam kita belajar tentang Nabi Musa kan. Dia punya nak lihat wajah Allah kan. Punya nak lihat Allah. Tapi tak mampu nak lihat Allah kan semasa dekat dunia. Dekat dunia ni, masa dunia masih ada, tak pernah seorang pun dapat melihat wajah Allah. Hatta kan Nabi Muhammad SAW pun tak pernah dapat lagi. Tetapi nikmat itu akan diberi semasa di hari akhirat. Jadi, salah satu kelebihan macam mana dapat melihat Allah, jaga salat asar, jaga salat subuh dengan jaga salat asar. Jom kita baca satu hadis ni. Hadis ni juga di antara hadis yang kita akan bawa dalam tajuk syurga, tapi kita bacalah. Nak bagi semangat kita solat. Ya Allah, bagus kita solat ni. Berganda-ganda Allah bagi pahala. Okay, kita tengok dekat sini dalam hadis ni ya. Saya kumpul sikit. Kita tengok hadis ni yang tentang tambahan, kita kata tambahan tadi. Sabda Nabi SAW. Apabila penghuni syurga masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala tanya kepada penghuni syurga, adakah kamu masih inginkan sesuatu sebab aku nak tambah lagi kurniaan kepada kamu?
Ya Allah, orang masuk syurga tu dia dapat semua benda dah. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, nak lagi tak benda lain? Nak lagi tak benda lain, kata Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kata Allah, aku nak tambah lagi. Aku nak bahagi benda yang lain. Ada benda yang aku nak kurniakan. Maka ahli syurga jawab apa? Dia jawab, bukankah engkau telah mencerahkan wajah kami, ya Allah? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam syurga, ya Allah? Selamatkan kami daripada api neraka. Maknanya penghuni syurga ni jawab apa? Dia kata, ya Allah, kau dah bagi macam-macam dah dekat kami. Kami dapat jauh dari syurga ni. Kami dapat masuk syurga ni, ya Allah. Maksudnya mereka kata, maknanya mereka kata dah cukup dah. Maksudnya mereka dah redha, dah dapat hati dah. Tapi Allah Ta'ala buat apa? Kata Nabi SAW, kemudian hijab, iaitu dinding penutup dibuka, sehingga mereka dapat melihat Allah. Ya Allah, ini di atas nikmat yang sangat dinanti-nantikan oleh ahli syurga. Maka baginda Nabi SAW kata apa? Tidak, Nabi bersumpah tau. Nabi bersumpah, Nabi nak terangkan maklumat ni, Nabi bersumpah dulu. Nabi nak menekankan pentingnya maklumat tu. Nabi kata, wallahi, Nabi kata, maka demi Allah, tidak ada pemberian yang paling mereka cintai selain daripada melihat kepadanya. Dan tidak ada pula yang lebih menyenangkan mata-mata mereka selain daripada itu. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, kita bayangkan. Dah lah tadi kita sembahyang subuh asar dapat apa? Dapat masuk syurga, jauh daripada api neraka, betul tak buat. Lepas tu masuk dalam syurga pula. Semua benda kita dapat, tapi ada benda lain yang Allah nak bagi. Benda lain itu kalau kita baca hadis ni, tengok Nabi kata, tidak ada pemberian yang paling mereka cintai melainkan daripada melihat kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan bayangkan. Pemberian yang paling mereka cintai. Kita dapat rasa tak, dapat gambarkan tak, dapat bayangkan. Lepas tu pula Nabi kata tidak ada yang lebih menyenangkan mata. Maknanya dalam banyak benda yang kita nak lihat. Dahlah syurga tu sedap mata memandang. Lepas tu pula ada lagi yang paling dinanti-nantikan oleh mata-mata kita. Sebab apa tuan-tuan Nabi kata mata? Ialah daripada mata jatuh ke hati. Betul tak? Adalah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupanya sembahyang subuh dan sembahyang asar yang kita buat tiap-tiap hari ini bukan sekadar kita nak menunaikan kewajipan, tetapi kita telah mencari jalan macam mana kita nak termasuk salah seorang yang dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Semoga Allah Ta'ala kekalkan kita sebagai hamba yang sentiasa menjaga dan memelihara solat 5 waktu kita, terutama pada solat subuh dan solat asar. Baik, kita pergi kepada amalan yang ke-6. Kelebihan ke-6, betul ya? Ke-6 kelebihan yang ke-6. Ya, betul-betul Ustaz. Okey. Kelebihan yang ke-6 ni adalah amalan tidak dihapuskan. Dihapuskan ni apa? Dihapuskan ni maksudnya pahala kita tidak dihilangkan oleh Allah. Salah satu penyebab pahala kita boleh dihapuskan oleh Allah apabila kita tak jaga salat-salat tadi. Jadi apabila kita menjaga salat-salat tadi, menunjukkan bahawa kita dipelihara oleh Allah daripada amalan yang tidak dihapuskan. Ini berdasarkan kepada hadis apa? Mari kita tengok. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal 'asri faqad habita 'amaluhu." Sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka terhapuslah amalnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi amal pahala kita satu hari itu Allah Ta'ala boleh hapuskan jika kita tidak
mengerjakan salat asar. Jadi solat asar ni boleh menghapuskan amal tau. Tambah lagi kalau orang yang berpegang solat asar ni tak wajib. Maknanya dia akan jatuh kufur, ataupun dia kata dia jatuh kufur, pada jatuh kufur, sudah pastilah amalnya akan terbatal. Okey. Jadi kita lihat solat asar ni special juga. Selain daripada solat subuh, ranking pertama solat subuh tu lah. Betul solat asar. Dalam surah Al-Baqarah ayat 238, Allah ada menyebutkan tentang solat asar. Hafizu 'ala salawati was-salatil wusta. Tengok perkataan was-salati wusta. Okay. Allah Ta'ala berfirman, peliharalah segala salat fardu dan salat wusta. Salat wusta di sini adalah salat asar. Okey. Kita lihat di sini pengajaran hadis. Rupa-rupanya hadis yang kata terbatal tadi, terbatal amal tadi, ia berkaitan dengan apa? Meninggalkan salat asar secara sengaja dan menghalalkan perbuatan tak perlu solat. Sedangkan solat 5 waktu ni semua orang sedia maklum, tak ada orang yang tak tahu. Tapi kalau dia kata tak payahlah solat asar ni, kan, tak perlu buat pun, dengan sengaja, dan dia tahu benda itu dia kata tak wajib, maka ia boleh menghapuskan pahala seseorang. Apa amal dia buat tu boleh terhapus hanya dengan salat asar yang dia tinggalkan dengan sengaja dan menghalalkannya. Maka ada berapa kelebihan semua sekali? Ada 6 kelebihan pada salat subuh dan salat asar. Okey, secara tak langsung siapa kita dah habis tajuk ni kan? Secara tak langsung kita dah baca ke semua hadis dalam bab 188 dalam Riyadhus As-Salihin. Okey. Ada persoalan pertanyaan sebelum kita nak masuk satu lagi tajuk? Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan. Okey Ustaz, saya nak tanya. Ya. Memang kita semua tak tinggal lah insyaAllah kan sembahyang solat subuh, asar semua ni. Tetapi apakah bezanya Ustaz? Adakah mungkin macam saya lah, kita terpaksa baca benda lain kepada dua solat tu selain daripada yang solat lain, mungkin kita baca amanat Rasul kan? Mesti ada perbezaan ni kan Ustaz, dua-dua solat tu. Baca apa? Tak faham. Baca? Okey, masa surah ke, sebab apa memang boleh katakan semua orang akan solat lah dua-dua solat ni. Tak ada orang nak tinggal kan, sebab dia penting, memang semua solat penting, tapi dia lebih penting kan. Tetapi adakah kelebihan yang bacaan kita kena buat ke pada dua-dua solat ni kan Ustaz? Okey, ya. Jawapannya benar. Maknanya begini. Semua orang solat yang sama, namun pahalanya berbeza-beza, gandaan pahalanya berbeza-beza. Itu sudah pasti. Okey. Jika macam mana diambil kira pahala yang berbeza, gandaan berbeza kan? Contoh tadi, semua orang masuk syurga kerana dia sembahyang subuh, dia sembahyang asar. Tetapi berbeza pada tingkatan dalam syurga. Contoh, kenapa berbeza pada tingkatan dalam syurga? Kerana waktu dia solat subuh tu, dia baca surah panjang sangat. Salah satu daripadanya. Sebab, masih ingat lagi tak, kita ada sebutkan, kita dah belajar tajuk kelebihan Al-Quran. Setelah kita sebutkan kelebihan Al-Quran, salah satu adalah dibaca pada solat fardu. Jadi dia ada perbezaan lah.
Dia ada perbezaan pada rasa khusyuknya, perbezaan pada kesempurnaan rukun-rukunnya. Dia ada perbezaan kepada lamanya dia berdiri, lama dia ada rukuk. Itu berbeza lah. Itu sudah pasti. Okey. Jelas? Jelas? Salam Puan Masyita tadi. Boleh Puan Masyita? Jelas ha? Terputus ke line dia? Okey. Saya dah kena mute tadi. Okey Ustaz, saya dengar juga ada sebab bagus juga kalau kita baca surah Amanat Rasul kan 285 286 tu kan pada waktu dua solat ni kan. Ada hadis ke? Tak tahulah Ustaz, saya pun dengar ni je Ustaz cakap lah kalau kita nak baca jangan tinggal yang surah inilah kalau kita baca waktu solat subuh dengan asar kan. Tak tahulah Ustaz, tu saya tanya Ustaz ni. Okey. Wallahu ta'ala a'lam. Untuk solat subuh ni, dia ada bacaan-bacaan Nabi yang tertentulah. Contoh kita boleh kata ada dalil, contoh macam pagi Jumaat. Okey, pagi Jumaat kita solat subuh. Dekat situ kita dapat pahala tambahan jika kita membaca rakaat pertama surah Sajadah, rakaat kedua surah Insan. Yang itu ada hadis dia. Tetapi hadis yang mengatakan lebih baik membaca surah 2 ayat terakhir suratul Baqarah pada solat subuh itu, wallahu a'lam, setakat ni saya tak jumpa hadis yang menyebut secara khusus kelebihan membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah di dalam solat subuh. Okey. Cuma hadis mengatakan bukan kelebihan pada baca solat subuh, Nabi sebut secara umum. Iaitu man qara'a, sekejap saya tunjukkan. Maksudnya hadis dia yang Nabi kata tu bukan pada solat subuh, tetapi pada waktu malam. Pada waktu malam. Dia bukan pada waktu subuh, tapi Nabi sebut dia pada waktu malam. Faham tak? Pada waktu malam. Nabi kata man qara'a Nabi kata dalam hadis dia man qara'a suratul Baqarah. Nabi kata man qara'a bil ayataini min akhir suratul Baqarah kafatahu. Ni dipanggil kelebihan membaca 2 ayat terakhir suratul Baqarah pada waktu malam. Pada waktu malam tu kalau dah masuk subuh dah habis malam. Masuk subuh dia tak panggil malam dah. Jelas tak? Ya. Jadi kalau nak baca 2 ayat terakhir suratul Baqarah ni kena dibaca pada waktu malam. Kelebihan dia Nabi SAW menyebutkan kafatahu, mencukupi untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim tu. Jadi kalau kita baca pada solat subuh tu dah habis malam. Jadi kita terlepas kelebihan membaca 2 ayat terakhir pada waktu malam. Namun begitu, kalau ada, saya wallahu ta'ala alam, mungkin saya tak pernah dengar ke, mungkin saya terlupa, mungkin saya tak jumpa ke, nanti kalau ada mana-mana ustaz yang menyebutkan maklumat seperti itu, nanti mungkin boleh ditanya semula, manakah sumbernya yang mengatakan pada solat subuh secara umum dapat pahala berganda jika membaca 2 ayat terakhir di dalam suratul Al-Baqarah. Sebab apa kita perlu bertanya macam tu? Sebab kalau ada hadis macam kenapa pada pagi Jumaat orang baca Sajadah dengan Insan? Sebab Nabi baca. Sebab apa Nabi baca? Sebab ada rujukan hadis dia. Jadi kalau tidak ada, maka kita tidak boleh untuk mengatakan lebih baik. Wallahu a'lam. Tapi tak salah lah kalau kita nak baca tiap-tiap kali dalam waktu solat yang lain-lain pun kan Ustaz? Ya, tak betul. Boleh. Nak baca surah apa pun boleh. Melainkan macam pagi Jumaat tu memang Nabi khususkan 2 ayat 2 surah tadi itulah. Ada beza sikit. Bila boleh membaca, zuhur pun boleh baca, asar pun boleh baca. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau ada jumpa nanti, ingat ya, mungkin saya banyak yang saya tak tahu,
Tapi nanti kalau jumpa jawapan tu nanti boleh tolong kongsikan. Nanti boleh kongsikan. Ya, terima Ya. kasih Ustaz. Sama-sama. Ustaz. Okey. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Okey, Assalamualaikum. hadis yang ke-6 tadi, sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka terhapuslah amalnya. Waduh Ustaz, beratnya ni Ustaz. Maknanya segala amalan kita hari itu ke terhapus? Kalau kita baca pada riwayat tadi tu, ia dikaitkan sebenarnya. Segala amalan. Dia dikaitkan jika dia meninggalkan solat itu dengan niat solat itu dia berpegang kepada memang patut dia tinggalkan. Kalau dia sengaja tinggal dengan dia mengatakan tak wajib solat, maka dia boleh hapus amal lah. Only for that day lah Ustaz, hari tu punya amalan Ustaz ya. Ya. Sebab terkenal Ustaz dulu main netball waktu tu selalu Ustaz. Maknanya amalan hari tu dah main netball, dah habis main netball ke main hoki ke Ustaz. Masa itulah time kita, masa ialah zaman-zaman kita. Anak-anak kan? muda sekarang Jadi, ni. Jadi ke Ustaz, harap-harap hari tu harap-harap hari itu punya amalan sahajalah kan Ustaz. Maknanya jika tidak lagi beratlah amalan kita hilang macam tu je Ustaz ya. Peringatan untuk semua ni actually. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Ustaz, saya nak tanya berkenaan dengan dapat lihat Allah tu. Maksudnya saya nak tanya, penduduk langit dapat lihat Allah ke ataupun kita yang pertama ke, malaikat dah tengok ke, macam mana? Malaikat dah tengok ke belum? Wallahu alam. Yang penduduk langit tu saya wallahu taala alam. Tapi kita manusia sudah pasti boleh melihat Allah tu dalam syurga. Adakah kita makhluk manusia yang pertama dapat melihat Allah berbanding malaikat? Wallahu alam. Saya tak ada jawapan tu, Puan. Okay, just jam thinking yang benda tu. Ya, betul. Apa, tanya dulu. Okey. Jadi saya tak ada jawapan tu. Sama. Okey, ada soalan di dalam ada perkongsian dalam chat ni dia kata cuma sekadar perkongsian, saya pengajian ustaz yang saya ikuti, amal Rasul elok diamalkan sebagai zikir selepas setiap waktu solat fardu. Saya minta jasa baik kepada yang berkongsi maklumat ini, tolong tanya semula kepada ustaz yang diikuti itu, di manakah sumber yang mengatakan elok diamalkan selepas solat fardu. Sebab apa tahu? Sebab membaca bab kelebihan-kelebihan amal ni, kalau kita nak kata lebih elok, siapa yang kata lebih elok tu? Dia perkara ibadat ni kita tak boleh sendiri-sendiri mengatakan elok baca. Banyak pahala. Dekat situ kita tak boleh. Dalam agama, kita tidak boleh sesiapa pun tidak boleh mengatakan bahawasanya membaca ayat ini, surah ini, pada waktu ini elok dan bagus. Melainkan setelah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon maaflah jika komentar ini memang perlulah. Itu disiplin kita belajar. Kalau tuan-tuan ikuti, kita belajar 6 kelebihan tadi. Ada tak 6 kelebihan tu hanya kelebihan tanpa bersandar kepada sumber? Tak ada kan? Tuan-tuan dah ikut kelebihan tajuk Fadail Amal kan? Setiap satu poin tu mesti ada sandaran dia. Jadi ingat mana-mana ustaz, mana-mana pendakwah, mana-mana siapa-siapa pun, ia bukan boleh jadi sebagai hujah membolehkan dan sebagainya. Para ustaz, para alim ulama, mereka ni hanya orang tengah sahaja, pembimbing kepada kita. Jadi disiplin ilmu untuk kita amalkan sesuatu, nak mengatakan ia begini dan begitu,
maka ia perlu bersandarkan kepada sumber. Jadi, saya minta jasa baik, siapa-siapa yang ada maklumat, kalau membaca amalan Rasul elok diamalkan selepas solat fardu tu, nanti tolong kongsikan. Mungkin saya tak tahu. Lepas tu saya bagi tahu awal-awal. Tolong tanyakan bagi pihak saya. Mungkin ada hadis tu saya tak jumpa atau bagaimana. Sebab apa? Sebab kita perlukan dalil, nak kata lebih elok. Lepas tu kalau orang jawab pula, bukan baca amalan Rasul ya, baca ayat kursi lebih baik lepas solat. Kalau kita kata ayat kursi, ada dalil. Memang jelas-jelas Nabi kata, siapa yang membaca ayatul kursi setiap kali selepas solat fardu. Ada, sebab tu kita boleh kata bagus baca ayat kursi selepas solat fardu. Tapi amalan Rasul, wallahu ta'ala a'lam. Saya tak boleh nak memberikan kata putus. Jadi saya minta tolong dapatkan maklumat ya, tolong dapatkan maklumat tu. Tolong tanya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf, saya nak tanya tentang ada mengikuti kelas agama dan mengatakan selepas selesai solat, dua solat tu lah, subuh dengan asar, mengatakan elok berselawat 10 kali. Betul tak betul lah, itu nak tanya Ustaz lah. Yang keduanya tentang ya amanah Rasul tu, pernah ada satu kuliah mengatakan Nabi tak buat benda tu, hanya Nabi membuat hanya baca ayat kursi saja, ayatul kursi. Amal Rasul tak perlu dibuat, dah tak diamalkan oleh Rasul lah. Apa yang saya belajar lah, gitu. Apa yang saya dengar lah. Okay. Jadi soalannya tadi lah, saya tanya selawat 10 kali tu, selepas solat asar dengan solat subuh. Macam mana Ustaz? Okey. Wallahu ta'ala, dia konsep dia sama je tuan. Jika ada mana-mana kenyataan, mana-mana maklumat yang mengatakan mana-mana amal pun lah, dia bukan hanya pada selawat saja, sama ada baca Quran ke, selawat ke, apa-apa zikir ke, maka jika ia dikatakan elok dibaca lepas subuh ke, lepas asar ke, maka ia terikat dengan sunnah Nabi SAW. Setakat ini, dapatan saya bukan bermakna saya tahu semua benda. Tolong ingat perkataan saya ni. Waktu saya minta tolong dapatkan saya, bantu saya maklumat itu. Dapatan saya, kita dah mengajar tajuk selebihan salawat dan salam tu, kita tidak jumpa dalam hadis yang sahih menyebutkan bahawa bagus dibaca salawat dan salam selepas salat subuh dan salat asar. Yang ada hadis menyebutkan secara khusus hari Jumaat itu ada. Kan? Kenapa orang kata elok baca selawat lepas Jumaat tu banyak? Kenapa? Sebab ada hadis. Maka senang kita nak jawab lah. Betul. Tetapi lepas subuh asar tu, maksudnya riwayat mana? Sumber hadis mana kan? Jadi, dia perkara ibadat ni dia terikat. Dia terikat dan dia bergantung kepada amalan Rasulullah SAW. Jadi jawapannya di situ. Secara umum, selawat dan salam ni memang elok kita baca bila-bila pun. Elok dibaca. Lepas kita dah baca wirid yang Nabi baca tu kan, maka kita boleh tambahlah dengan amalan lain. Contoh kalau macam kita dah wirid semua kan, kita dah baca ayat kursi, kita dah baca 3 qul, kita dah baca tasbih, tahmid, takbir, tadi dah habis kita semua baca tu, seperti yang mana Nabi baca, lepas tu kita nak duduk kat sejadah kan. Dia duduk kat sejadah, nak tunggu waktu kita tak buat apa, boleh. Kita banyakkan selawat salam boleh. Sangat digalakkan. Cuma untuk mengatakan lebih baik ataupun gandaannya banyak pada dua waktu ini, wallahu ta'ala a'lam. Wallahu ta'ala. Tapi kalau nak baca, boleh. Itu dia punya persoalan. Boleh baca? Boleh. Tidak ada larangan yang melarang salawat dan salam dibaca selepas waktu solat. Tidak ada. Tetapi sunnah Nabi, kita baca dulu yang Nabi sunnahkan dulu. Baca yang Nabi ajar tu dulu. Lepas tambahan tu, kalau kita nak baca amanah Rasul pun boleh. Kalau kita nak baca salawat salam pun boleh. Kat situ tak apa. Cuma untuk mengatakan lebih baik,
Perkataan lebih baik itu dia memerlukan kepada rujukan sumbernya. Siapa kata lebih baik? Bahaya tak begini? Bahaya tak perkataan lebih baik ni jika Nabi tidak melakukannya tetapi kita melakukannya, kita klaim dia lebih baik. Maknanya siapa lebih baik daripada Nabi? Secara tak langsung lah. Walaupun kita tak cakap lah macam tu. Betul tak? Maksudnya, Betul. siapa manusia yang terbaik adalah Rasul. Jadi sebaik-baiknya kita amalkan apa yang Rasul amal tu. Tapi kalau kita dah habis amal wirid tadi, nak selawat boleh? Boleh. Tak apa. Dia secara umum boleh. 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 Dia tak jadi masalah untuk mengamalkan. Cuma untuk spesifik, yang tu saya minta maaf banyak-banyak. Saya memang tak ada ilmu untuk mengukuhkan ataupun untuk membenarkan lebih baik dibaca selepas solat subuh dan solat asar. Wallahu ta'ala alam. Kalau tuan Syukran, ada Ustaz. maklumat tu, mungkin boleh kongsikan ya. InsyaAllah. Tolong kongsikan. Sebab seperti yang saya katakanlah ya, saya memang tak banyak ilmu. Saya hanya sampai apa yang saya tahu je. Jadi kalau saya tak tahu, daripada tuan bertanya ni, mungkin sebenarnya ada. Tapi saya tak tahu, kita sama-samalah dapat manfaat. Okey. Ada soalan lain, pertanyaan lain? Salam Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak cakap sikit je lah. Amanah Rasul ni pada saya, dia adalah satu macam zikir sebab dia mengandungi rukun iman. Peringatan kita kepada rukun iman. Rukun Islam, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Rasul, percaya kepada kitab. Okey. Dan ayat 286 itu lebih kepada doa. Sebab dia mengandungi doa yang memohon Tuhan jangan menghukum kami jika kami lupa atau tersalah, atau jangan beban kami kepada bebanan yang seperti orang dahulu. Dan sebagainya lah. Betul. Jadi, tapi itulah, kita jangan kaitkan ia kepada sunnah Nabi. Kalau kita tak tahu. Ya. Tapi kita boleh lakukan untuk diri kita lah, kelebihan untuk kita. Boleh puan. Jika puan rasa baca ayat tu lebih khusyuk ya, lebih datangkan tadabbur, boleh puan. Boleh sangat-sangat. Itu sebab dia disenaraikan dalam surat surat tu. Maknanya ulama-ulama dulu dah kumpulkan semua doa-doa yang bagus tu untuk kita amalkan pagi dan petang. Ya, sebab apa? Sebab kita memang digalakkan untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi dan pada waktu petang. Memang sangat digalakkan berzikir. Cuma seperti yang puan kata tadi, betul lah. Okey, kita tidak boleh menyandarkan amalan itu kepada Nabi SAW secara khusus. Okey, bahawa Nabi baca pada waktu pagi, Nabi baca pada waktu petang, Nabi baca pada waktu malam, itu tak boleh. Tetapi secara umum dalam Islam memang dianjurkan membanyakkan zikir pada Allah. Antara zikir yang boleh baca Amanah Rasulu Bima. Tapi dari sudut ranking, Amanah Rasulu Bima itu dia tidak seagung Ayatul Kursi. Jadi dalam banyak-banyak zikir kalau kita nak amalkan, jangan kita kurang pula baca Ayatul Kursi sehingga kita baca pada ayat yang lain. Sebab apa? Sebab ayat kursi memang diiktiraf dalam hadis Nabi, dia lebih agung. Tetapi jika kita membaca Amanah Rasulu Bima, 2 ayat terakhir tu, jangan kita terlepas baca waktu siang tapi tak baca waktu malam. Dia akan jadi, dia bertentangan pula dengan sunnah Nabi. Sebab sunnah Nabi anjurkan baca pada waktu malam. Tetapi tidak dianjurkan membaca waktu siang tu, maknanya tidak secara spesifik. Jadi dalam amal ibadat ni, kita kena cari yang prioriti dia. So kita kena pandai. Yang mana Nabi suruh dulu, yang mana Nabi sebut dulu, yang itu kita jangan tinggal dulu. Jangan tinggal, kita selesaikan dulu, baru kita buat amal-amal yang umum. Jadi maksud saya, jangan kita baca pagi dan petang Amanah Rasul, tetapi kita tak baca waktu malam. Dia akan jadi macam
kita dah jadi macam tak sama macam Nabi. Sebab Nabi suruh kita baca waktu malam. Nampak tak? Dan kita kena susun, kita kena pandai. Kita kena pandai. Kalau kita baca pagi dan petang, kalau boleh malam jangan tinggal. Sebab malam tu memang Nabi sebut dalam hadis sendiri. Jadi kita akan jadi seperti ni. Kita akan jadi seperti apa yang Nabi suruh kita baca, anjurkan baca, kita tak buat. Tapi yang Nabi tak anjurkan kita tak buat, kita buat. Dia akan jadi macam tu secara langsung. Tapi tak salah puan ya. Ingat, ini bukan membawa kepada dosa. Tak. Cuma dalam ibadat ni kita kena susun dia. Yang mana yang lebih utama, ingat lebih utama tu pada wajib dulu. Jangan sampai kita kejar solat sunat tapi sembahyang wajibnya kurang. Ada kekurangan. Kat situ kita kena betulkan. Dari situ dia panggil apa? Aulawiyat dia. Sebab tu kita buat tajuk solat wajib, susun dulu. Lepas tu barulah kita masuk kepada solat sunat rawatib. Macam tu. Tapi apa yang puan amalkan tu teruskan ya. Teruskan beramal pada waktu pagi dan pada waktu petang. Boleh baca ayat Quran tu. Bacalah ayat apa-apa pun boleh. Boleh. Terima kasih Ustaz. Okey. 2 ayat terakhir Al-Baqarah boleh baca bila-bila ya. Terutama digalakkan baca pada waktu malam. Apa ni? Okey, orang yang buta sejak dia dekat dunia dia buta, dia cacat, dia tak boleh tengok, di hari akhirat sudah pasti dia boleh melihat Allah walaupun dia buta. Contoh kalau dekat dunia kan orang tu dia buta, memang tak dapat lihat, pada lahir lagi dia dah buta. Maka adakah di hari akhirat matanya akan buta? Tidak seperti itu. Jawapan dia macam Allah Ta'ala akan tanya kita nanti dekat dalam Allah Ta'ala akan berbicara dengan kita di hari akhirat. So kita nak guna bahasa apa? Kalau kita nak guna bahasa apa? Tak. So kita semua akan boleh membaca buku amal kita. Dalam Quran sebut, kita akan membaca buku amal kita. Tapi kalau ada orang dia memang buta huruf. Dia memang tak pandai baca daripada dia kecil. Ada tau. Ada. Ada orang dia boleh baca Fatihah je. Ada orang dia tak boleh baca ABC tu. Tapi dia kira dia pandai lah. Ada orang buta huruf, maka adakah di hari akhirat mereka tidak dapat membaca buku amal dia? Sedangkan Allah kata, Iqra' bi kitabika. Allah kata, bacalah kitab engkau. Maknanya dia boleh baca. Maka jawapan analoginya, kalau dia tidak boleh melihat semasa di dunia, maka di hari akhirat jika dia termasuk orang dapat nikmat melihat wajah Allah, dia dapat lihat. Allahu Ta'ala. Baik, kita jumpa nanti pada minggu satu lagi, minggu depan. Nanti saya bagi nota tajuk ni. Saya bagi nota. Kejap. Kita akan masuk tajuk. Saya tak bagi lagi nota yang amalan semalam sunat kan? Belum. Solat rawatib. Saya dah siapkan 98%, nanti saya beri. Kita akan belajar solat rawatib ni. Saya bagi dulu maklumat awal, solat rawatib ni ada 22 rakaat. Semua sekali. Nanti cari jawapan dia. Macam mana boleh jadi 22 rakaat? InsyaAllah minggu depan kita akan kupas solat rawatib. Kita kemaskan lagi maklumat yang kita pelajari pada yang telah kita buat, yang telah kita ada, kita kemaskan lagi insya-Allah. Seronok untuk kita belajar. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan terima kasih kepada Persatuan Wanita Islam Prihatin atas penganjuran majlis ilmu seperti ini. Dan ketiga kepada tuan-tuan dan puan, jazakumullahu khairan. Okey, Kak Mazilah ada apa-apa ni? Tadi saya tak jadi co-host, saya tak dapat nak bantu Ustaz untuk mutekan siapa yang tak mute. Oh, ya ke? Okay. Oh, ya, tak apa. Mungkin Ustaz it's okay. Tak apa. Okay. Jazakumullah Ustaz. Okay. Topik ni amat berharga ya, sebab this adalah asas ya, rukun-rukun asas. Dan next week kita akan sambung pula dengan solat-solat sunat ya Ustaz. Ya, jazakumullah Ustaz dan kepada semua jemaah-jemaah, sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.